Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita teruskan lagi webinar untuk subjek lukisan kejuruteraan. Okey, hari ini 2 Mac 2021. Saya akan mendedahkan kepada anda semua berkaitan dengan lukisan berkaitan, iaitu tajuk lukisan elektrik, bab 5. Okey, sebelum ni awak telah didedahkan dengan lukisan berkaitan yang lain. Untuk KSSM ni, lukisan berkaitan yang awak akan pelajari adalah lukisan mekanikal yang telah didedahkan sebelum ni oleh Cikgu Sakinah. Kemudian sepatutnya selepas mekanikal awak akan belajar lukisan bangunan, tapi atas sebab-sebab tentu di-skipkan dulu. Dan AutoCAD 2D, kemudian lukisan elektrik, dan awak juga akan ada lukisan 3D. Okay. So, hari ini saya akan dedahkan kepada awak berkaitan dengan lukisan elektrik. Okay. So, kita teruskan. Okey, di bawah lukisan elektrik, standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah yang pertama, pelajar ataupun murid dapat mengenal pasti jenis-jenis lukisan elektrik. Okey, jenis-jenis lukisan elektrik antaranya adalah gambar rajah blok, gambar rajah skema, gambar rajah pendawaian. So, yang keduanya, pelajar ataupun murid mestilah dapat mengenal pasti simbol piawai bagi alat tambah dan alat lengkap. Okey, dan yang ketiga, melakar simbol piawai bagi alat tambah dan alat lengkap untuk menghasilkan lukisan elektrik. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada awak semua apa yang dinamakan sebagai alat tambah dan apa yang dinamakan sebagai alat lengkap. Okey. Okey. So, jenis lukisan elektrik terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama gambar rajah. Okey, yang pertama dikenali sebagai gambar rajah. Okey. Okey. Yang kedua ialah pelan bentangan. Okey. Yang pertama gambar rajah, Yang kedua pelan bentangan. So, gambar rajah terdiri daripada gambar rajah blok, gambar rajah skema, gambar rajah lita, gambar rajah pendawaian. Okey, ada 4 gambar rajah. Pelan bentangan pula terdiri daripada pelan bentangan domestik dan pelan bentangan industri. So, yang terlibat dengan soalan peperiksaan ialah berkaitan dengan pelan bentangan domestik. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, gambar rajah blok. Okey, so gambar rajah ini digunakan untuk menunjukkan aliran asas unit kawalan dalam suatu sistem bekalan elektrik. So, gambar rajah ini juga digunakan untuk menunjukkan pembahagian bekalan dan beban kepada pengguna. Setiap blok mewakili satu tugas dan biasanya dilukiskan dalam bentuk segi empat atau bulatan, mengikut kesesuaian dengan bentuk unit yang sebenar. Okey. So, apa yang ada dalam gambar rajah blok ni ialah sistem pengagihan bekalan masuk ni, iaitu daripada talian. Ni daripada talian lah. Okey, daripada talian sama ada 3 fasa, 4 dawai ataupun 1 fasa. Okey, masuk ke fuse perkhidmatan. Kemudian dia akan masuk pada neutral link atau perangkai neutral sampailah meter kilowatt jam. So, benda ni semua berlaku. Okey, benda ni berlaku. Ini semua adalah di luar
luar permis kita lah, ataupun di luar building kita, di luar bangunan kita. Okey. Yang mana hak untuk menyenggara, okey, atau sebagainya adalah di bawah bidang kuasa TNB. So, kemudian yang ini daripada suis utama, pemutus litar arus baki, papan fuse agihan, litar akhir ni, ini semua adalah letaknya di dalam permis kita lah. Okey, ini adalah di bawah tanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan, pembaikan dan sebagainya adalah di bawah tanggungjawab pengguna, yang mana kalau ringkasnya, kalau kat rumah tu kita panggil dia, ataupun dia letak di dalam satu yang kita namakan sebagai distribution box ataupun DB lah. Okey, itu secara ringkas lah. Awak tidaklah perlu tahu sampai detail sangat. Okey, just saya nak maklumkan, maknanya blok daripada bekalan masuk, ini semua berada di luar rumah lah. Okey, berada di luar rumah. Kalau kita tengok ada fuse perkhidmatan, ada neutral link, ada meter, semua ada di luar rumah kita. Kemudian switch utama, PLAB, fuse box dan litar akhir ni dia berada di dalam rumah kita, yang mana letaknya letaknya di dalam kita punya distribution box ataupun DB. Okey, itu secara ringkas. Okay. Kemudian gambar rajah skema. Apa dia gambar rajah skema? Gambar rajah skema ialah lukisan litar elektrik dalam bentuk simbol piawai komponen. So, rajah ini menunjukkan kendalian keseluruhan sesuatu litar pendawaian. Simbol piawai dilukis bersambung antara satu simbol dengan simbol yang lain secara lurus bagi membentuk satu litar lengkap. Litar skematik dapat memberikan maklumat dengan jelas berkenaan reka bentuk sesuatu pendawaian. Okey. Yang ini tadi adalah daripada sini tadi. Yang ini tadi, sorry. Kejap ya. Okey. Yang ini tadi saya dah bagi tahu. Ini letak dekat luar lah. Okey. Yang di bawah pengawasan, kalau berlaku sebarang penyelenggaraan kerosakan di bawah pengawasan TNB. So, yang ini sampailah ke sini tadi. Ini yang saya cakap tadi, yang terdapat dalam kita punya distribution box ataupun kotak pengagihan. Okey. So, litar akhir ni lah maklumat ataupun detail tentang alat-alat tambah, alat-alat lengkap yang ada di dalam pendawaian di permis berkenaan lah, ataupun bangunan berkenaan. So, kalau kita tengok dekat sini, papan fuse agihan ni mengandungi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dia ada 6 fuse ataupun sekarang kita panggil MCB lah, miniature circuit breaker. So, di mana fuse ini, fuse yang pertama ni mengawal, okey, apa yang dia kawal? Lampu pendaflor. Kita tengok apa lagi? Kat sini dia, yang ni kabel yang digunakan itu 1.5 mm. Dia kabel lampu lah. Okey. Fuse yang kedua mengawal apa? Lampu glow. Fuse yang ketiga, okey, dia sebenarnya kalau ikut kita panggil faktor kepelbagaian, bagi 10 lampu, 10 poin lampu, 10 poin ni maksudnya boleh ada lampu, ada kipas, boleh dikawal oleh satu fuse ataupun MCB. Okey. So, maknanya macam ni 4 dengan 2 baru 6. Maknanya
sepatutnya ia boleh dikawal oleh satu fuse, okey, yang berkadaran 6 ampere lah. Kemudian untuk soket, dia mesti fuse yang lain. Okey, itu pun kena tengok, depend sama ada soket itu menggunakan litar jejari ataupun litar gelang. Kalau ring circuit atau litar gelang, maksimum hanya 2 soket untuk satu fuse. Kalau litar jejari, radial circuit, dia boleh pergi sehingga 10 soket untuk satu fuse bergantung kepada keluasan bilik lah. So, dia juga ada spare lah. Ini kalau nak buat penambahan alat tambah di rumah, so dia ada spare lah. Okay. Macam tadi juga, tak perlulah awak nak tahu detail sangat. Awak just dapatkan sebagai info lah. Benda ni. Okay. So, seterusnya, kita tengok pula gambar rajah pendawaian. Okay. So, gambar rajah pendawaian ni bermaksud lukisan yang menunjukkan bentuk laluan dan sambungan sesuatu litar pada kedudukan dan pendawaian sebenar yang melibatkan komponen, alat tambah dan unit-unit tertentu. Kedudukan fizikal punca tamatan dan punca sambungan pada alat tambah menjadi fokus utama pada simbolnya. So, dia lebih kurang yang tadi juga. Okay. Cuma yang ni dia lebih detail lah. Okay. Lebih detail. Dari segi maklumat-maklumat yang ada, komponen, alat tambah, okay? Ni. So dia lebih kurang juga gambar rajah litar, tapi dia more tu menunjukkan pendawaian, okay? Bagi sambungan yang terdapat di dalam litar tu, okay? So ini pun sama juga, just awak update untuk info sajalah, okay? Kemudian, okay, ini. Itu tadi gambar rajah. Ada gambar rajah litar, gambar rajah skema, gambar rajah blok dan juga gambar rajah pendawaian. Kemudian pecahan lukisan elektrik tadi ada pelan bentangan, iaitu pelan bentangan domestik dan juga pelan bentangan industri. So, pelan bentangan domestik menunjukkan lokasi alat tambah. Ni. Dekat mana letaknya alat tambah di dalam sesuatu ruang, sama ada bilik, dapur dan sebagainya di dalam bangunan tersebut lah. Dan juga alat lengkap serta Swiss, okay. Kedudukan Swiss kawalan di dalam bangunan ataupun rumah kediaman tersebut. So, susun atur alat tambah dan alat lengkap pada pelan lantai. So, kita merujuk ni, kita panggil dia sebagai pelan lantai, okey. Adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh ST ataupun Suruhanjaya Tenaga. So, kita tak boleh simply nak letak sana sini. So, dia ada berapa maksimum, macam saya cakap tadi lah, berapa kadaran fuse yang mengawal lampu, kipas, soket, pendingin hawa, alat pemasak, pemanas air. Apa lagi yang ada? Okay. So, dia ada dia punya panduannya yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So, setiap kali kita nak meletakkan ataupun melukis alat tambah dan alat lengkap ni, kita kena follow Suruhanjaya Tenaga punya garis panduan. Okay. Kalau di peringkat antarabangsa, kita panggil peraturan IEE. Ini International Electronic Regulation lah. Okay. Dia tak jauh juga daripada Suruhanjaya Tenaga pun akan merujuk pada IEE lah. Okay, so pelan bentangan dilengkapi juga dengan legenda. Ini petunjuk lah. Legenda ni adalah petunjuk yang bagi menunjukkan simbol piawai dan alat tambah. Okay, ini contoh dia. So, daripada detail simbol yang ada pada pelan ni, kita dapat tahu. So, bila kita melukis kedudukan alat tambah, susun atau alat lengkap pada pelan lantai ni, diserahkan kepada wireman ataupun pendawai, maka dia akan follow, dia akan ikut sebiji macam mana yang telah dilukis di dalam pelan itu. Okay. So, di mana kedudukan lampu, di mana kedudukan kipas dan sebagainya, pihak pendawai akan ikut ataupun kita panggil dia wiring lah. Okay. Dia akan wiring mengikut apa yang ada di dalam pelan. Okay. So, bagi membolehkan kita melukis
pelan bentangan domestik ni, perkara yang penting yang kita kena tahu ialah simbol-simbol piawai elektrik yang terlibat. Okey. Siapa juga yang terlibat dalam mendawai ataupun membuat wiring pendawaian pada sesuatu premis, dia wajib tahu untuk membaca simbol-simbol piawai ini. Okey. Yang melukis plan, of course lah mesti tahu. Yang mendawai pun juga tahu. So, dia tidaklah perlu pihak pelukis plan ni duduk bersama ataupun observe semasa pihak pendawai atau pihak kontraktor melakukan pendawaian, sebab masing-masing dah tahu berdasarkan kepada simbol piawai. Sebab tu dia panggil piawai. Piawai ni maksudnya apa? Standardized lah. Okay. Jadi siapa juga yang buat kerja pendawaian hari ni kalau kita tengok, bukan orang kita saja. Pihak pendawai boleh jadi daripada bangsa-bangsa lain juga. So, tak perlu bahasa yang dipahami, hanya melihat simbol, dia boleh menentukan apakah alat yang perlu ada dekat situ. Okay. Okay, so simbol piawai ini digunakan untuk menggambarkan alat tambah dan alat lengkap dalam lukisan elektrik bagi memudahkan kerja melukis dan berkomunikasi lah ni. So, pelukis berkomunikasi dengan siapa? Dengan pihak kontraktor yang mendawai. Okay. Ataupun siapa saja di dalam bidang elektrik. So, siapa saja yang dalam bidang elektrik ni dia tahu. Bila dia melihat kepada simbol, dia tahu. Okay. Simbol tu merujuk kepada alat apa. Okay. So, simbol piawai yang dilukis ni berpandukan kepada ANSI, iaitu American National Standard Institute dan juga British Standard. So, dia ada banyak. Dia ada Japan Standard, ada American Standard, ada. Okay. So, kita di Malaysia ni kita merujuk kepada ANSI dan juga BS. Okay. Okay, kita tengok. So, bagi suis satu hala. Okay, ini simbolnya. Okay, dia ada bulat dan dihitamkan. So, kalau awak melukis simbol bulat tanpa hitam, salah lah. Okay. So, dia mesti dihitamkan. So, ini kita panggil satu hala, one way. Maknanya, kegunaan suis ni, satu suis mengawal satu lampu. Atau satu beban lah, satu kipas. Okay. Ada juga yang suis dua hala. Nanti kita tengok. Dia maknanya, nanti kita tengok lepasnya. Okay. Kemudian suis tarik ataupun suis tarik ni, ini yang dibagi contoh ni pada wall lamp ataupun lampu hiasan dinding ni. So, ini banyaknya kita jumpa suis tarik ni di dalam bilik mandi sekiranya keperluan menggunakan suis di dalam bilik air. Nanti kita akan tengok di dalam bilik air, mengikut Suruhanjaya Tenaga punya peraturan, suis bilik air mestilah terletak di luar. Tetapi kadang-kadang ada keperluan suis tu berada di dalam bilik mandi, maka kita kena guna suis tarik. So, simbol ni merujuk kepada yang ni lah. Okay, tarik. Okay, next. Okey. So, sini kita ada alatur kipas ataupun fan regulator. Ni fan regulator. So, simbol dia macam ni lah. Okey, kotak lepas tu ada. So, mungkin kalau perasan, mutakhir ni, kebelakangan ni, ada juga kipas yang tidak menggunakan alatur. Kipas-kipas canggih zaman sekarang ni menggunakan remote. So, dia tak perlulah nak lukis remote. Makna kipas tu dilukis tanpa ada alatur lah. Okay. Kemudian globe lamp, lampu globe, ada yang transparent, ada yang tak transparent. So, beza lampu globe ni dengan lampu filament. Okay. Ni simbol apa? Simbol garis ni lah. Itu beza dia. Ini pula lampu globe. Okay. Yang ini merujuk kepada lampu yang kita pasang di dinding. Okay. So kiranya lampu globe ni dipasang ke dinding, so dia kena ada ni lah. Okay. Wall ni, wall apa kita panggil, wall stand ke apa, saya lupa. Okay. So ini menunjukkan lampu tu dipasang ke dinding. Okay. Kalau tidak, dia akan guna simbol ni lah.
Okay. Kalau tak dipasang ke dinding, dia guna simbol ni. Okey. Seterusnya, okey, kejap. Kita tengok balik kat sini. Sekejap. Sama ada lampu filamen tadi, sebab hari ni lampu filamen ni kurang juga dah orang pakai. Okey. Sekarang ni orang dah mula pakai apa? LED, lampu LED tapi selagi dia fungsinya sebagai lampu di apa menggantikan lampu filamen, dia simbolnya samalah, simbolnya masih sama. Walaupun kalau kita tengok lampu LED sekarang ni dia macam spiral kan, tapi simbol tetap simbol bulat lah, menunjukkan lampu, menunjukkan itu adalah lampu. Cuma beza dia adalah lampu globe je. Okey, sama okey. So kita tengok lampu downlight ada lain, dia ada simbol lain okey. Okey, seterusnya okey, loceng elektrik. Wah. Ini loceng elektrik ni termasuklah loceng elektrik yang ditunjuk ni macam loceng kat sekolah ni tapi di rumah tidaklah begitu kan. Kita panggil apa, doorbell kita tu lain jenis ni ada yang bunyi ting tong kan, dia tidaklah, ini ring so tu simbol dia lah, simbol loceng. So lampu pendaflor ataupun kita panggil lampu panjang, okey. So dia ada dua lah kalau kita biasa di rumah. Kita ada yang 16 watt tu, yang pendek tu lah, ataupun 32 watt yang panjang. Walaupun dia panjang ke dia pendek, simbol dia begitulah. Dia kalau kata dia ada yang jenis double tu, dia akan ada dua lah. Kalau jenis double ataupun okey, kalau dia akan ada dua. Ada kita panggil lampu pendaflor berkembar tu. Okey. So ni lampu dinding. Dia bulat. Beza dengan lampu globe dinding tadi. Ni lampu sama ada dia LED ke filament ke yang dipasang ke dinding lah. Okey. Wall lamp. Kemudian kita ada soket. Ini awak panggil plug. Tu yang salah Plug tu yang kalau plug kat rumah awak panggil plug, sambung kat plug, cocok kat plug. Plug tu yang ni. Yang 3 pin tu, itu plug. Plug ni kita masukkan ke dalam soket. So kena tahu beza kita tak sebut plug. Ni kalau kat rumah biasanya awak mak bapak ataupun kawan-kawan sebut apa? Masukkan plug. Masuk dekat plug. Tak. Plug tu yang palam tu. Okey, palam 3 pin tu plug. Okey. Tempat plug ni disambung adalah ke soket. Okey, ke soket. Kita namakan dia sebagai soket alih keluar ataupun kalau bahasa Inggeris dia panggil socket outlet. So dia ada isu kat sini ni. Dia ada simbol lah. Tak salah kau nak berisu-isu sangat. Memang simbol dia memang simbol cross macam tu. So kita terima pakai je lah. Okey. Jangan pula tak nak lukis, oh tu cross. Okey, tak ada isu. Itu memang simbol So soket ni biasanya saya pun tak faham kenapa 5 ampere Yang di rumah kita yang standardnya adalah 13 ampere. So ada yang 30 ampere, ada yang 15 ampere tapi kita adalah yang standard kita bekalkan di rumah adalah 13 ampere. So 5 ampere ni biasa di mana? 5 ampere ni biasa di dalam, adalah kot, ada. Di dalam kita punya bilik air yang kita guna untuk pakai untuk kegunaan apa itu kita panggil shaver ataupun shaver lah. Okey, yang mana dia menggunakan arus yang kecil Okey. So, next kita tengok lagi. Okey. Ni tadi saya sebut ada 13 ampere. Okey. Ada 15 ampere. Yang 5 ampere tadi of course lah. Dia untuk kegunaan di dalam bilik air lah. Untuk shaver So, di rumah kita guna 13 atau 15 ampere lah.
Okey, apa beza dia? Yang 13 ampere ni dia hitam. 15 ampere ni dia hitamkan 13 ampere ni. Okey. Beza 13 ampere dengan 5 ampere tadi, 5 ampere dia punya separuh belatan itu hanya satu. Untuk 13 ampere ada. So jangan tertukar. Jangan tukar. So kalau awak salah guna simbol, salah. Hilanglah markahnya. Okey? Okey, 5 ampere. Ni 5 ampere. Okey. So yang ni 13 ampere. So cross ni jangan tinggal lah. Okey je lah. Okey, 15 ampere dihitamkan. Okey, ini lampu dinding berkembar. Okey, ini lampu sorot ataupun spotlight. Okey, kedudukan spotlight ni pun kadang-kadang kita tersalah. Jadi dia akan memberi maklumat yang salah kepada pendawai ataupun wiring ataupun wireman kontraktor. So arahnya kena betul. Ke arah mana spotlight tu nak dipancarkan. Kalau awak salah letak, dah ke dalam rumah pergi. Ni downlight. Ni hari ni rumah-rumah moden sekarang ni banyak menggunakan downlight. Ruang tamu 20 biji downlight. Dapur 30 biji downlight. Okey. So tu simbol dia lah. Okey. Lagi. Okey, so ni soket antena TV. Kalau rumah-rumah moden sekarang ni dia dah built-in lah. Dah built-in TV connector dengan juga soket untuk talian telefon. Tu simbolnya. So kipas shielding tak kira lah dia jenama apa. 3 blade, 5 blade ke berapa blade pun, itulah simbol dia. Jangan kau ubah pula rumah saya nak pakai 5 blade. Cuma macam mana nak menentukan tu, itu antara tuan rumah lah dengan pendawai lah. Dengan pemasangan. Pendawai dia buat wiring dia dengan dia cuma pendawaian ni dia cuma mengikut plan tu. Dia mendawai point-point, punca-punca. So pemasangan alat tambah tu antara kontraktor dengan tuan rumah lah. Nak kipas 5 blade ke kayu ke kipas yang siap lampu ke, itu penentuan antara pihak pengguna lah dengan pendawai. Okey. Tapi dari segi plan yang kita lukis dan dibaca oleh wireman ataupun pendawai, dia merujuk kepada menyediakan poin kipas tu, bukan jenis kipas. Okey, cuma jenis ni kita tengok ni dinding ataupun ceiling, itu je. Okey, sama maksud saya tadi nak berapa 3 blade ke 5 blade tu tidak terlibat dalam simbol lah. Okey, so ni kipas dinding. Okey, kemudian kipas exhaust ni biasanya letak di dapur lah, exhaust fan. Kemudian ada fuse perkhidmatan. Ni fuse perkhidmatan ni jarang kita guna di dalam plan domestik kita. Okey. Kemudian unit kawalan pemasak. Yang ini adalah kepada unit kawalan pemasak yang menggunakan elektrik, yang menggunakan elektrik lah. Kemudian ada Swiss berfuse. Ini yang Swiss berfuse. Simbolnya pun mengelirukan juga ni. Ini macam MCB. Okey, tak apa. Okey, kemudian apa lagi? Okey, kemudian ni meter kilowatt jam. Saya sebut tadi berada di luar rumah. Ni lampu kembar berfloor. Lampu pendar floor berkembar. Okey, ni double lampu pendar floor. Sama ada dia LED ke tak LED, itulah simbol dia. Swiss berfuse ni yang tadi. Kemudian ni MCB. Okey. Ini Swiss berfuse. Ini yang kita panggil sebagai miniature circuit breaker. So rumah moden hari ni semua dah guna MCB lah bagi menggantikan fuse. Kalau rumah-rumah kampung lama-lama tu sebahagian lah, segelintirnya masih menggunakan fuse. Tapi kebanyakan semua dah tukar pada MCB lah. Ini neutral link yang terletak bersama di luar bersama-sama dengan fuse perkhidmatan. Okey. Apa lagi? Okey, kemudian lampu pendar floor bulat. Ini ada juga kita panggil circle pendar floor lamp ni. Ini biasa dekat posh, dekat posh. Ada juga bilik. Ini chandelier. Ini pun samalah, tak kira lah dia nak guna berapa lampu, simbolnya macam tu juga. Nak guna apa pun, berapa banyak lampu, berapa canggih pun, itulah simbol untuk lampu
candelier. Okay. Kemudian ini pemutus litar arus baki ni. Ini semua pemutus litar arus baki, Swiss utama, apa lagi tadi? Semua berada dalam satu unit yang kita panggil DB tadilah, distribution box. So, jadi kita hanya perlu sepatutnya melukis satu simbol distribution box macam tu je. Okay, tak perlu nak lukis simbol PLAB, simbol Swiss utama. Okay, tak perlu. Okay, kemudian kita ada arrestor atau perangkap kilat. Ini pun jarang digunakan lah. Okay. Okay, next kita ada akhir sekali unit penyaman udara ataupun aircon, tak kira lah berapa horsepower, kita guna simbol yang sama juga. Okay. Dan juga kita ada punca water heater lah, pemanas air. Okay. So, untuk pemasangan alat tambah ni kita perlu memenuhi apa yang saya cakap tadi, Suruhanjaya Tenaga punya panduan lah. So, antara panduan dia pertama untuk Swiss. So, Swiss hendaklah ditempatkan di dalam bilik bersebelahan pintu masuk. So, kena tengok kedudukan pintu. Kalau kita belajar plan bangunan, pintu tu kita tahu kalau kita belajar plan bangunan lah, pintu tu buka ni ke mana. Biasa pintu ni buka ke mana? Ke dalam, ke arah dinding lah. So, janganlah kita pula lukis arah Swiss itu berada, katakanlah macam ni kan, arah mana pintu tu? Dibuka kan. Jadi kita kena tahu. Jadi kalau kita tersalah letak, maknanya nanti kita punya Swiss berada di belakang pintu bila pintu tu dibuka. Tu kena tengok. Okay. Dan tidak terlindung. Saya sebut tadi lah. Jangan salah letak Swiss tu. Kalau salah letak, wireman ni, orang wiring ni dia lukis, dia wiring je. Dia kata dalam plan kedudukan dia kat situ, dia pun lukis kat situ lah. Okey, ni saya dah cakap yang kedua tadi. Bagi bilik mandi, Swiss hendaklah ditempatkan di luar. Kecuali sekira perlu dipasang juga dalam bilik mandi, kita gunakan apa? Jenis tarik tadilah. Okey. Okey, kemudian two-way Swiss. Two-way Swiss ni kita gunakan untuk koridor, tangga, bilik mandi yang berkongsi. Okey. Two-way ni maksudnya kalau katakanlah ni kita ada tangga kan. So, daripada bawah kita ada Swiss. Satu Swiss dua hala simbol dia macam tu. Di tingkat atas kita naik pun ada two-way Swiss. Okay. Jadi, bila kita on Swiss ni di bawah, lampu akan menyala. Jadi, bila sampai atas, bila kita nak off lampu, takkan kita nak turun balik. Jadi, kita menggunakan Swiss dua hala yang kedua ni yang dipasang di atas tadi untuk mematikan ataupun menutup lampu. Okey, super juga koridor. Ni koridor. Sini dekat apa? Katalah sini dekat masuk kan. Sini keluarnya. So koridor ni. Jadi bila dia nak masuk, nak lalu kat koridor tu, ada satu Swiss dua hala kat sinilah. So bila dia on, jadi semua lampu yang terdapat di koridor ni akan menyala. Okey. So bila dia sampai kat sini, takkan dia nak patah balik untuk padamkan. Jadi dia menggunakan Swiss dua hala yang di hujung koridor tu untuk memadamkan. So konsep dia macam tu. Okey. Itu kegunaan Swiss dua hala tadilah. Okey. Sama ada di koridor, tangga ataupun bilik mandi yang berkongsi lah. Okey, kemudian Swiss lampu dan kipas hendaklah ini penting. Kita kumpulkan di setempat. Kalau kita tengok kat rumah pun katakanlah ada 6, 7, 8 Swiss yang mengawal beberapa kipas lampu dan sebagainya. So kita kumpulkan dia pada satu tempat. So kita ada banyak ada pilihan. Sama ada kita nak menggunakan, kita panggil ada yang ini satu hala. Ada yang kita panggil 2 gang. Ada yang 3 gang. Ada yang 4 gang. Jadi ini lebih kemas berbanding dengan
kita menggunakan 4 switch. Satu-satu macam ni. Faham? Okay. So, ini ada lebih baik kita menggunakan 4 gang ni lah. Okay. So, jadi yang penting, switch tu naklah semuanya tadi dikumpulkan setempat. Supaya kelihatan lebih kemas. So, ianya juga boleh lakukan dengan menggunakan, ni yang saya sebut ni, kotak switch yang mengandungi 2 gang ke 4 gang ataupun tak kisahlah. Okey. So, apa lagi panduan dia? Okey. Bagi lampu pula, setiap bilik mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 1 poin lampu ni minimal lah. Tapi kalau bilik yang besar, boleh. Poin lampu tu bolehlah ditambah mengikut jarak yang sesuai. Okey. Bagi pencahayaan yang cukup. Okey, jenis lampu yang digunakan dalam bilik mandi, naklah lampu globe ataupun filamen yang bertutup. Kalau kita tengok memang ada dia punya bekas. Okey, poin lampu naklah ditempatkan pada jarak yang tertentu supaya poin lampu dan kipas ni sepatutnya tambahan dia. Dan kipas lah. Okey, supaya dia tidak mengganggu. Kadang-kadang kipas berpusing. Katakanlah macam ni. Mana saya nak lukis? Okey, ni kipas. Okey, so lampu. Lampu di bawah lah katakan dekat sini. So, apa jadi? Cahaya kita nanti akan terganggu oleh pusingan kipas. So, make sure jarak antara kipas dengan lampu tadi, ni lah tadi, tidak terganggu. Supaya sinaran lampu tak terganggu. Itu maksud dia lah. Okey, kemudian soket, bukan plug, soket alih keluar. Bilangan soket alih keluar bagi bilik bersaiz sederhana tidak boleh lebih daripada 2. Ini kalau dia menggunakan litar gelang lah. Tapi kalau dia menggunakan dia biasanya macam litar jejari. Litar jejari maknanya dua soket. Dia satu MCB, satu fuse, 2 soket. Kalau dia guna litar gelang boleh. Tapi dengan syarat keluasan bilik, tak silap lah 10 meter saya dah lupa lah, 10 meter persegi ke. Okey, boleh lebih daripada 2. Tapi pendawaian menggunakan litar gelang lah. Tapi kalau guna litar jari, maksimum dia adalah 2. Okey, so boleh dilonggarkan tadi saya dah sebut. Okey, pemasangan di bilik mandi adalah dari jenis khas. Sama ada dia nak guna untuk hair dryer, nak guna untuk shaver, dia ada jenis yang khas lah. Okey, kemudian unit kawalan pengguna, kotak unit kawalan pengguna hendaklah dipasang dalam pengguna supaya, okey, ini yang kita panggil control box yang di mana kita punya DB tadilah. Dalam tu ada apa? Ada switch utama, ada pemutus litar arus baki. Okey. Okey. Apa lagi? Okey, so jadi kita dah tahu simbol-simbol, kita dah tahu panduan peraturan, jadi semua tu kita apply di dalam lukisan elektrik ataupun lukisan pelan bentangan. So ini contoh. Ini contoh ini yang kita kata pelan bentangan yang terdapat simbol-simbol. Yang ni kita punya legenda bagi menunjukkan simbol dan keterangan, so ini, okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita pecah. Saya pecahkan kepada satu persatu. Okey, yang pertama, di bilik mandi, keperluan yang diperlukan di bilik mandi dekat sini. So dalam soalan nanti, awak diberi pelan bentangan yang kosong. Okey, pelan bentangan yang kosong. So berdasar kepada legenda yang telah dinyatakan di dalamnya alat lengkap dan alat tambah, awak perlu melukis simbol-simbol mengikut piawai, dengan penempatan yang betul merujuk kepada legenda yang diberi tadi. Okey, faham Okey. Jadi dekat sini sepatutnya pelan ni adalah pelan kosong lah. Okey, pelan yang kosong. So, merujuk pada legenda ni tadi, di dalam bilik air terdapatnya satu lampu globe. Okey, ni satu lampu globe. Okey, yang sebenarnya yang circle kuning ni tak ada. Ini adalah saya punya
nak tunjuk kat mana lampu glob lah, nak tunjuk kat awak mana lampu glob. Okey. Okey, yang kedua, apa ada lagi? Satu pemanas air. Satu pemanas air. Okey. So ni pemanas air, Okey. Saya ulang balik, yang warna orange kuning ni bukannya simbol. Simbol yang tu saya just nak tunjuk di mana, Okey. So, ini peraturan pemasangan alat tambah di sini tadi mengatakan switch hendaklah ditempat di luar. So, nampak dia di luar. So, ini kita punya building, kita punya bangunan, kita punya dinding. Tu switch berada di luar lah. Anak panah tu menunjukkan switch di luar. Okay, untuk faktor keselamatan, sebab bahayanya takut terkena renjatan elektrik lah. Kalau kita on switch tu, tangan kita masih basah, maka bimbang terkena renjatan. Jadi, kalau nak juga kat dalam ni, kita kena guna switch tarik lah. Switch tarik. Okey. Itu yang pertama, Okey, yang kedua. Di dapur dan juga saya sekalikan beranda sebab dia ada lampu di luar sana, Okey. Kita tengok dekat dapur, apa yang perlu ada? Dua lampu pendah floor kembar. So dekat sini dia tak detailkan. Macam mana nak tahu yang sama dia lampu pendah floor pendek ke panjang tu? Kita kena merujuk detail di gambar rajah litar. Dekat gambar rajah litar tu, dekat litar kecil akhir diberitahu sama ada lampu pendah floor itu 16 watt yang pendek ataupun 32 watt yang panjang. Di situ detailnya. Dekat sini cuma maklumat adalah lampu pendah floor sajalah. So dekat mana? Okey, dekat sini satu. Sorry. Dekat dia kata dua lampu pendah floor berkembar, So dekat sini satu, dekat sini satu yang dah bulat lah. Berkembar, berkembar. Bukan single. Okey, kalau single dia macam ni, satu. Kalau berkembar, dia ada dua macam ni. Okey. So yang kedua ada satu kipas exhaust. Dekat mana dia letak? Ini exhaust fan ni. Biasa tepi dinding lah, dia tebuk supaya udara keluar. Udara masak keluar lah. Okay, yang ketiga, alat tambah yang lain ada 3 soket air keluar. Sini 2 biji, sini ada 1. Okay, dia letakkan. Ini mengikut apa keperluan lah. Sini mungkin saya rasa nak letak peti ais kot. Okay. Sini mungkin kegunaan untuk mungkin dia ada dia punya kitchen cabinet dia untuk masak nasi. Dia ada table table kita panggil kitchen cabinet lah. Table kitchen cabinet tu untuk dia masak nasi, digunakan untuk masak air dan sebagainya lah. So dia sebab tu dia asingkan, dia tak kumpulkan. So yang ni peti ais, yang ni untuk mungkin keperluan tadilah, rice cooker. Okay, apa lagi tadi, water heater dan sebagainya lah. Okay, sebab tu dia asingkan. Okay, kemudian kalau kita tengok, saya padam dulu semua ni. Switch ni adalah dari jenis dia letak satu, padahal ada 2 lampu. Jadi switch yang dekat sini ni ada jenis satu switch yang kawal 2 lampu. Maknanya dia on, kedua-dua lampu pendaftar kembar tu akan menyala. Tapi kalaulah dia nak nyala satu-satu, maknanya dia kena ada lagi satu switch lah. Dia kena ada lagi satu switch bersebelahan lah. Dekat sini lah. Kalau dia nak lagi satu, maknanya ada lagi satu switch yang mana yang ni untuk yang ni dan yang ini untuk lampu ni. Kalau macam tu lah. Okey. Boleh? Dan switch yang satu lagi ni, ini adalah untuk mengawal exhaust fan lah. Mengawal kipas exhaust. Okey. Kalau tengok ni. Ni dia kawal kipas exhaust. Okey, yang saya isu kat sini, dapur sepatutnya adalah kipas. Kipas exhaust tu untuk kegunaan apa? Membawa udara panas keluar. Tak tahulah rumah awak dapur tak berkipas. Cuma saya isukan dekat situ. Ini saya ambil maklumat ni dalam buku teks awak lah. So saya pindahkan ke dalam PowerPoint ni. Saya gunakan maklumat tu. Kalau kita tengok ada kekurangan dari segi
keperluan pada ni. So dia tak ada kipas kat situ. Okey, next kita tengok. Oh sorry, sekejap tadi ada satu yang kita tinggal tadi ialah tadi dah sudah ni dekat sekejap dekat sini tadi beranda. Beranda. Okey, beranda. Okey. Sekejap. Dia pusing balik. Okey ni. So beranda ni, inilah di luar ni. Ni. Okey, ni beranda. So terdapatnya lampu pendaflor kembar. Okey, lampu pendaflor kembar. Di mana switchnya walaupun dia di luar, maknanya ni belakang. Mungkin untuk keselamatan lah. Ni di luar rumah ni. Ni di luar. Okey, di luar. So tapi switchnya berada, ini pintu keluar ke ke beranda lah. Tapi switch dia berhampiran. Dia di dalam. Switchnya di dalam. Switch dekat dalam. Bukan di luar lah. Kita nak keluar mesti nak on dulu. Kita on dekat pintu dapur tu. Jadi menyala baru kita keluar lah. Okey. Tu. Satu pendaflor berkembar. Okey. Okey, next. Okey, apa ada kat sini? Bilik tidur satu. Dekat bilik tidur satu dia ada dua lampu pendaflor. Mana dia? Satu, dua lampu pendaflor. Okey, kemudian dia ada satu unit penyaman udara. Aircon lah. Okey, dia ada satu aircon. Kemudian dia ada satu kipas siling. Ni. Okey, satu kipas siling. Dia ada dua soket alir keluar. Okey, saya dah bulatkan situ. Dia ada dua soket alir keluar. Okey. So, kalau kita tengok dekat situ, lengkap lah. Cuma, okey, yang ni. Ini yang saya tunjuk anak panah ni, ini adalah alator kipas dan switch. Kalau tengok dekat sini, dia ada dua switch tu. Saya dah terganggu dengan dia punya apa ni, circle ni. So, kalau tengok kat sini, ada dua switch. Okay, satu switch untuk dia berserta alator. Okay, dia satu switch berserta dengan alator ni. Ni dia punya combination ni lah. Okay. So yang ini guna untuk mengawal ni kipas siling. Okay. Jadi alator ni switch alator kipas mesti package-nya, kombonya datang dengan switch. Jadi kita kan kat rumah pun nak kena on switch dulu baru. Alator tu hanya untuk guna mengawal kelajuan. Okey, mengawal kelajuan. Jadi kalau kita lukis alator saja salah lah. So dia kena ada switch bersama lah. Okey, ada bukan salah, maknanya kurang lah markah. Kita kena ada alator tu bersama switch. Jadi kita on switch, kipas pusing, alator tu guna untuk mengawal kelajuan. Okey, satu lagi switch ni adalah untuk mengawal dua lampu pendaflor kat sini lah. Okey, mengawal dua lampu pendaflor kat sini. Oh, dia terganggu pula bila saya dah siap buat apa? Circle tu. Okey. Apa ini switch yang kedua ni mengawal lampu satu, tu lampu dua. Okey. Cara kita nak melukis pendawaian, kabel pendawaian tu dengan cara garisan putus-putus Garisan putus-putus. Tak boleh lurus macam ni. So garisan putus-putus tu menunjukkan pendawaian. Pendawaian. Okey. Isu juga kalau dia macam ni adakah pendawai tu mesti ikut macam ni? Mesti ikut apa ni? Pergi sini ke tak? Terpulang kepada laluan yang digunakan oleh pendawai lah. Oleh wireman, wiring lah. Okay, orang yang membuat wiring tu dia tidaklah nanti lurus bendul mentang-mentang lah apa garisan putus-putus tu tunjuk macam tu, dia pun nak kena wiring macam tu. Tidak. Dia biasanya kalau pendawai ni, kalau orang yang membuat pendawaian ni, saya pun pernah buat pendawaian, kita akan mengikut susul dinding lah. Supaya dia kemas cantik. Tapi kebanyakan sekarang ni rumah moden, dia panggil conceal wiring. Dia dah siap dalam dinding. Jadi tak ada isu. Tak ada siapa pun nak tengok arah mana, ikut mana. Tapi kalau yang surface wiring ataupun pendawaian permukaan, ya, sebab dia nak tengok kekemasan. Nak tengok kekemasan. Biasanya kita sudut di antara
sisi dinding tu kita ambil sudut yang antara sudut tu lah. Bukanlah macam dalam gambar ni tengah-tengah. Lalu tengah-tengah shieling tu tak. Okay? Dia biasa ikut tepi dinding untuk kekemasan. Untuk kalau surface wiring lah. Tapi macam saya cakap hari ni semua pendawaian adalah daripada jenis concealed wiring ataupun pendawaian tersembunyi yang menggunakan conduit. So benda tu dah tersembunyi, tersimpan di dalam dinding, tak ada isu. So kalau awak merujuk buku-buku lain pun ada juga yang dia buat begini dia tak buat garis lurus, dia buat macam ni. Pun sama. Tak ada isu, tak ada isu. Tapi untuk peperiksaan kita dia macam ni. Dia macam tu. Ada kalau awak terjumpa lah. Jangan nak petikai kan. Kenapa dia lukis? Contoh macam ni Swiss. Ni lampu kan. So saya boleh. Ada. Ada juga macam tu. Tapi untuk kita punya peraturan dalam melukis untuk peperiksaan, kita kena lukis garis lurus lah. So jangan lukis yang kok tadi. Okey, so kalau tengok bilik tidur satu ni cukup lah dari segi aksesori dia. Okey, kita tengok bilik tidur dua pun hampir sama. Okey, ada dua lampu pendah floor. Okey, ada dua lampu pendah floor. 1, 2. Okey, yang ini dia kawal oleh satu Swiss juga. Kalau tengok ni, dia kawal oleh satu Swiss. Okey, silaplah saya, dia ganggu pula saya punya apa ni? Circle ni. Kemudian ada dua soket. Okey. Ada satu penyaman udara, ada satu kipas siling. Pun samalah komplit. Okey, cuma ni. Soalan saya kemukakan dekat sini. Adakah sesuai kedudukan pendingin hawa ni? So ini of course tak boleh letak kat sini sebab ni cermin. Okey. Cermin memanglah tak boleh letak kat situ. So dia letak kat sini. Kalau tengok dia yang kita nak dinginkan adalah apa? Jadi bagi saya sama ada di sini ataupun dinding sini yang sesuai lah. Kalau sini, tu soalan saya tadi, sesuai. Kesesuaian dia itu kita kena tengok lah. Kita kena tengok. Okey, untuk bilik 2 pun cukup. Okey. Dari segi aksesori, okay, kita tengok bilik 3. Tak boleh bilik 3 pula. Okey, apa dia ni? Ruang makan. Okey, apa yang ada kat ruang makan? 4 downlight. Okey, 1, 2, 3, 4. Saya dah circle kat situ. Ada satu kipas siling. Okey, ada dua soket. 1, 2. Okey. Boleh ni? Tu 4 downlight lah. Ada satu kipas siling. Okey, so kipas ni center lah. Letak center. Okey. Okey, kemudian kita semak lagi. Okey, ruang tamu. So saya masukkan sekali parking. Okey, ruang tamu ni ada 4 downlight. 1, 2, 3, 4. Saya dah circle tu. Ada satu aircon. Ada dua soket alih keluar. Dua soket alih keluar kat sini. Okey, ada. Okey, yang tak ada tu saya pangkal. Dia tak ada. Dalam buku awak tu, saya perasan bila kita buat bilik by bilik ni. Okey, ruang by ruang. Dalam dia punya legenda ada dinyatakan satu lampu candelier. So tak ada. Jadi saya tambah dekat sini lah. Satu lampu candelier. Okey, tapi Swiss untuk candelier ni, tengok sini. Ni dia guna pemalap. Dalam buku awak tak? So pemalap ni dimmer. Dimmer ni dia ada simbol D tu ni ni. Okey, ni tambah, ni saya tambah. Dalam buku awak tak ada, awak boleh tambah lah. Dia tujuan dia, dia ni mengawal lampu candelier ni. Okey, tujuan dimmer ni sebenarnya adalah untuk pemalap kecerahan lah. Nak terang, kurang terang, nak malap, itu tujuan dia. So dia macam Swiss tapi dia ada D. Ada simbol D, dimmer maksudnya pemalap. Itu pun tertinggal lah. Kemudian tak ada juga dekat parking. Parking ni parking. Ingat, parking ni Swiss dia di dalam rumah. Okey. Tengok ni. Cantik ni. Dia kumpul setempat. Semua Swiss lampu, dinding, Swiss candelier, Swiss apa, kompos tempat. Cantik. Okey, saya nak kena padam ni sebab dah serabut kat situ. Okey, saya nak fokus kepada sini. Okey, lampu
pakai ni, lampu pendar floor ni, switch di dalam, switchnya di dalam. Okey. Kemudian yang tak ada juga ada lampu sorot, spotlight. So spotlight ni kita boleh letak dekat, biasa kita nak spotlight apa? Kita nak suluh pagar lah, kan? Ni parking nak suluh ke pagar lah, kan? Ruang depan, bukan nak suluh ke dalam. Jadi arah dia tu kena betul lah. So saya tambah. So kat sini ataupun dekat sini, di mana switch spotlight ni? Switch spotlight ni kita, kalau saya akan buat two way lah, kalau saya lah. Tujuan dia, kita on daripada luar. Kita on daripada luar. Kan? Kita boleh tutup. Bila nak masuk, kita tutup daripada dalam pun boleh. On daripada dalam, nak tutup daripada luar pun boleh. Okay, ataupun macam ni dia tunggu dia dah masuk, bagi off pun boleh. Tak ada masalah. Kalau dia guna two way, kita kena pakai ni lah. Simbol dua hala. Kalau guna satu, inilah yang on, inilah yang off. Tapi dia duduk dalam ni kan, dalam rumah. Ni spotlight lah. Nak guna two way ataupun guna one way. Okey, habis. Okey, so itu. Okey, so sedikit tips. Sorry. Kenapa dia laju sangat? Sekejap. Sedikit maklumat tambahan. Okey. Simbol piawai elektrik dilukis mengikut perkadaran yang sesuai. So, ada yang tanya, cikgu besar mana? So, sesuai dengan plan lah. Sesuai dengan plan yang dibekalkan lah. Okey, dengan size plan. Jangan besar sangat. Jangan, nanti penuh lah switch tu segedabak macam ni. Dah penuh pula tak. So, ikut kesesuaian plan soalan yang kita bagi. Okey, ikut kesesuaian. Kalau plan tu besar, besarlah sikit. Kalau plan tu kecil-kecil. Tapi dia dah bagi panduan dekat sini lebih kurang plus minus 3 mm lah. Okay. Sudut dia 45 darjah. Okay. Sudut condong dia 45 darjah. Kalau Swiss lah. So, bagi alat tambah yang lebih daripada satu, saiz simbolnya ni seragam. Ini penting. Jangan ada besar, ada kecil. Tak nak. Mesti seragam. Okay. Tak mau ada besar, ada kecil. Mesti seragam. Okey, semua simbol perlu lukis dengan kemas dan tersusun memudahkan jurulatih menerima lukisan. Okey. So untuk membolehkan kita melukis dengan tersusun, dengan seragam, maka saya cadangkan ataupun dicadangkan kita menggunakan ini yang kita namakan sebagai template. So kat template tu kalau kita pilih satu saiz, katakan 3 mm, kita standard switch semua 3 mm. Okey, kipas katakanlah kita nak pilih berapa? 10. So, semua kipas kita 10. So, standard. Soket kita berapa? Kita nak ambil 8. So, ambil semua standard. Okay? So, ni plate pencontoh ni digunakan bagi membantu mengekalkan standard size yang sama. Kedudukan simbol switch perlu lukis menghala ke sebelah kanan dinding. So, switch kat mana dinding? Sebelah kanan. Tadi saya dah tunjuk 45 darjah. Okey, semua alat tambah dan alat lengkap berada di dinding perlu berjarak 3. Okey, maknanya 3 cm. 3 cm ke 3 mm ni. Nanti saya semak balik. Tak apa. Okey. So, apa lagi? Okey, selesai dah penerangan saya tentang pelan domestik. Alat-alat tambah, alat-alat lengkap, simbol-simbol piawai, panduan-panduan meletakkan alat tambah, alat lengkap. Okey, so untuk yang seterusnya nanti, setiap saya harap tutorial ni saya tak pasti, saya mungkin mengikut kelas lah. Okey, akan bahan tutorial telah saya sediakan. So, mungkin awak akan ber-Google Meet atau ber-Telegram mengikut guru mata pelajaran masing-masing. Okey? So, bahan tutorial dan bahan untuk penilaian PBD telah saya sediakan dan saya akan uploadkan ke dalam Google Classroom. Boleh digunakan untuk guru mata pelajaran masing-masing menjalankan tutorial. Okey, so itu saja saya rasa untuk tajuk lukisan elektrik. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di dalam chat ataupun di dalam grup subjek mata pelajaran LK masing-masing. Okey, itu saja. Assalamualaikum.